segala warisan pusaka yang jelas langgar akidah apa semua, kita wajahkan bagi nampak ia sebahagian daripada adat istiadat warisan yang okey dengan agama. Masyarakat Melayu ni kesedaran beragama tinggi. Sehingga kan kita ingat lagi dalam peristiwa Natrah, satu penduduk Melaya bangkit mempertahankan akidah seorang wanita bernama Natrah. Tetapi dalam masa yang sama, boleh tahan juga kepercayaan tahyul dan juga khurafat di kalangan masyarakat kita, walaupun benda tu tak ada pun dalam asas agama. Contoh, tak boleh lalu bawah tempat sidayang kain, nanti ada kata tak ada jodoh. Contoh kan. Contoh lain, kalau ada rama-rama masuk dalam rumah, kalau rama-rama tu buruk, maknanya akan ada tetamu yang jahat mari, contohnya kan. Banyaklah perkara-perkara yang tahyul, khurafat yang berlaku dalam masyarakat Melayu. Soalan saya, Tak Zairuddin, kok celah mana dia mari tu dalam keadaan kita ada kekuatan kesedaran beragama? Silakan Ustaz. Baik, Abang Amin ya. Satu fakta sejarah yang semua terima mutawatir lah, kalau kita kata bahasa mustalah hadisnya, iaitu satu fakta yang tak mampu kita mungkiri. Sebelum Islam datang ke alam Melayu, tok nenek moyang kita experience, berpengalaman ataupun terlebih dahulu melalui beberapa fasa lah dalam beragama. Yang paling masyhur kita katakan Hindu dan Buddha. Walaupun adalah perbincangan bahawa agama Hindu Buddha ni bukan agama mass, agama masyarakat secara umum macam Islam. Sebab nature agama Hindu Buddha ni dia ada strata, dia ada hierarki, yang mana beberapa sarjana mutaakhir, sejarawan dan juga ahli arkeologi seakan membuktikan bahawa agama Hindu dan Buddha ini adalah anutan golongan bangsawan dalam keraton-keraton, dalam istana-istana. Sebab itu nature agama mereka. Orang awam di tanah Melayu, alam Melayu ketika itu, semenanjung tanah Melayu, Indonesia, masih ada dia punya, kalau ahli antropologi dia panggil animisma dan dinamisma lah. Animisma maksudnya kepercayaan kepada elemen ghaib ataupun yang dinamakan sebagai semangat ataupun mambang dulu kita panggil. Hai mambang tanah, mambang angin, mambang laut. Animisma ke mambang Semangatlah spirit. Setiap benda ada semangat. Pokok ada semangat, gunung ada semangat. Nak masuk hutan pun kena minta izin. Sebab kita kena ingat, istilah jin, istilah roh itu kemudian muncul bila Islam, pengaruh Arab ada, baru mereka kenal kalimah roh, kalimah jin apa semua ni. Jadi sebelum Arab, Islam datang, kalimah ini tak establish lagi. Jadi yang digunakan adalah semangat ataupun mambang dan seumpamanya. Dinamisma barulah ada kepercayaan tentang spirit manusia. Ruh kemudiannya bila Arab datang. Jadi kalau animisma itu tentang semangat ataupun spirit, jadi dinamisma itu barulah tentang ruh tadi. Bahawa person ini ada ruh. Jadi sebelum tok nenek moyang kita beragama dengan agama Islam, yakni zaman sebelum Hindu Buddha bahkan, mereka ada akal yang waras dan mereka spekulit lah. Mereka muncul lah yang kata mambang apa semua tu. Bila dah ada mambang apa semua tu, akan muncul orang yang dakwa boleh berinteraksi dengan semangat-semangat mambang ini. Maka muncullah konsep tok bomo, pawan dukun, poyang apa semua yang menjadi orang tengah antara mambang-mambang ini, semangat-semangat ini dengan dunia nyata. Jadi mambang-mambang ni dia jaga, dia ni jenis gerebel, marah dia. Kalau kata kita tak nak bagi dia, kita kena tulah, kita kena azab ke, kita kena maja. Ya. Maka ada korban-korban yang perlu dibuat. Ada sesembahan, ada itu, ada ini dan seumpamanya. Spekulit lah. Dan of course iblis syaitan main peranan pada peringkat itu ya. Dan kemudian bila Hindu dan Buddha datang, mulalah mereka beralih daripada kepercayaan sekadar semangat itu kepada dewa-dewi. Dan bila Buddha datang, mulalah kepercayaan kepada the inner spirit kita, manusia ni ada hal dalaman yang mana ada pemulanya, yang mana kita ni boleh pergi kepada situ. Jadi ini kalau kita teliti dalam sahabat-sahabat yang belajar dalam perbandingan agama, kita akan nampak keterkaitan semua ini. Elemen perbincangan tentang ruh menjadi spekulasi yang tidak berkesudahan kalau tidak diikat dengan wahyu. Jadi kalau ditanya daripada mana segala
sebahagiannya adalah kebijaksanaan, kita jangan nafikan. Kearifan tempatan itu untuk nenek moyang kita punya sains, kita punya pengalaman dia apa semua. Tapi ada sebahagiannya dia sinkretis. Dia bercampur aduk, bahasa antropologi dia sinkretis. Jadi yang lama tak tinggal, dia tak tinggal, Islam dia ambil, and then macam mana ni? Ada Islam tu ada? Yes, ada. Islam datang, dia terima 100%. Tapi yang dulu, yang lama ni dia tak buang 100%. Jadi dia buat macam mana? Adjustment berlaku. Adjustment telah berlaku. Adaptasi, dia berlaku, kita kata sinkretisme tadi. Dan sebab itulah saya nukilkan dalam buku ni. Tuan-tuan boleh tengok di bahagian belakang blurb ni, saya nukilkan kalimah ataupun nukilan daripada seorang profesor dalam bidang tasawuf dan akidah daripada UKM, Profesor Emeritus Datuk Zakaria Stapa. Ini bukan Wahabi ke Salafi, bukan ya. Ini memang seorang pakar dalam bidang akidah dan tasawuf yang memang sangat ni. Dia kata apa, dengar betul-betul ya. Masalah ini timbul kerana agama Islam datang kemudian. Sebelum kedatangan Islam, orang Melayu sudah banyak mengumpul nilai agama lain, termasuk animisme, Hindu dan sebagainya. Mereka takut hendak meninggalkan nilai agama yang lama. Dan akibatnya, yang lama disimpan, manakala yang baharu diambil. Malah sehingga kini, kita dapati orang yang mempraktikkan ajaran Islam dan menunaikan semua rukun Islam dengan baik, serta menjaga sembahyang dan puasa, juga masih menyimpan amalan yang lama. Walaupun mereka bukan setakat menunaikan puasa yang wajib pada bulan Ramadan, malah puasa-puasa sunat yang lain, menunaikan fardu haji lebih daripada 1 kali, tetapi pada masa yang sama, tidak mahu meninggalkan amalan lama. Sekiranya mereka membela hantu raya, mereka tidak mahu membuangnya. Sekiranya boleh, mereka mahu simpan kedua-duanya sekali. Dan nampak tak isunya itu di situ? Yang kata campurization tu. Sinkretisme dalam bahasa antropologi, sinkretisme. Dia bahasa Arab at-taufiq bainal adyan. Contoh ya, Amin. Kalau sebelum Islam datang, jampi serapahnya puja setan iblis lah. Bahasa Sanskrit, bahasa Jawa kan. Jadi bila Islam datang, macam mana dia nak adjust tu? Maka mukaddimah ada bismillah, a'udzubillah apa semua. Kemudian di bagiannya akan masuklah setan jin iblis yang sama yang dulu punya. Dan di ending dia dengan berkat bismillah, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat segala Abu Bakar, Umar, Uthman, then it is look like macam Islamization sudah berlaku. Ya. Padahal konten dia tu khurafat kau-kau punya. Memang puja panggil iblis setan lah. Dan ini saya kata hebatnya iblis dalam konteks nak talbis orang Melayu. Ya, cukup licik. Dia tak suruh keluar Islam untuk pergi sujud pokok apa semua dah. Dia tahu dah orang Melayu ni kalau nak suruh murtad keluar Islam memang tak jadi. Memang payah. Kita dah cuba dah beratus tahun memang tak jadi. Jadi mereka come up dengan satu solution. Orang Melayu dia nak Islam ke, dia nak melaksanakan undang-undang Islam ke, dia nak negara Islam ke, dia nak mengamalkan sunnah ke, it's okay, tak ada masalah. Tapi kita jangan pastikan mereka jangan tinggal satu benda. Apa dia? Khurafat, tahyul, mistik, tok bomo, pawan, dukun, segala warisan pusaka yang jelas langgar akidah apa semua, kita wajahkan bagi nampak ia sebahagian daripada adat istiadat warisan yang okey dengan agama.